Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada pensyarah yang saya hormati serta rakan-rakan sekalian. Dalam pembentangan ini, kumpulan saya akan membincangkan tajuk tentang perkahwinan sejenis, kesannya terhadap agama dan masyarakat. Sebelum saya memulakan pembentangan, izinkan saya memperkenalkan diri dan ahli kumpulan saya, iaitu saya, Wafa Adena binti Adnan, yang kedua Nurul Syafawani binti Ahmad Tamizi, dan yang ketiga Siti Nur Hasanah binti Hamdan. Saya akan memulakan dengan pendahuluan terlebih dahulu. Seperti yang kita tahu, perkahwinan sejenis merupakan perkahwinan dua orang yang sama jantina, iaitu lelaki dengan lelaki serta perempuan dengan perempuan. Ia dikelaskan sebagai perkahwinan sejenis dan merupakan perkahwinan bukan lumrah. Terdapat beberapa negara yang telah mengiktiraf perkahwinan sejenis sebagai perkahwinan yang sah. Antaranya Amerika Syarikat, Australia, Belanda, Perancis dan banyak lagi. Perbuatan ini adalah dilarang dalam agama Islam. Hal ini demikian kerana ia bertentangan dengan sistem kehidupan normal manusia. Malah ia juga mampu mempelekeh kesucian agama Islam dan perundangan Malaysia. Seperti mana yang telah disebutkan dalam hadis daripada Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, berkata Nabi SAW bersabda yang di mana ia bermaksud, tidaklah seorangan wanita itu bersedap-sedapan dengan seorang wanita, melainkan mereka adalah berzina, dan tidaklah seorang lelaki bersedap-sedapan dengan seorang lelaki, melainkan mereka juga sedang berzina. Hadis ini menjelaskan Allah SWT menjadikan manusia itu berpasang-pasangan, lelaki dengan perempuan, dengan jalan perkahwinan yang halal mengikut syarak, supaya manusia boleh memperoleh zuriat, memelihara keturunan, sekaligus menjaga akhlak supaya tidak dicemari dengan perbuatan tidak sepatutnya. Oleh itu, jelaslah bahawa perkahwinan yang disahkan Islam hanya boleh berlaku di antara seorang lelaki dengan seorang wanita sahaja dan tertakluk kepada kesempurnaan rukun dan syarat yang diperuntukkan dalam sesuatu perkahwinan itu. Saya Nurul Syafawani binti Ahmad Tamizi. Saya akan membentangkan tentang kesannya terhadap agama. Okey, golongan homoseksual pada umumnya meminggirkan peranan agama dalam membina hubungan mereka sesama manusia, terutama yang sejenis. Islam secara praktikalnya sentiasa mengutamakan kemaslahatan manusia dengan mengajak setiap pengikutnya untuk mematuhi perintah dan larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah amat murka kepada hamba-Nya yang melanggar ketentuan dan peraturan yang telah ditetapkan berdasarkan nas Al-Quran dan juga hadis. Hal ini dijelaskan sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, dan demi satu jiwa yang menciptakannya, lalu menunjukkan kepada jiwa jalan kejahatan dan kebaikan. Sesungguhnya berbahagialah orang yang membersihkan diri dan celakalah orang yang menipunya. Surah Asy-Syam ayat 7 hingga 10. Islam merupakan agama yang bersesuaian dengan fitrah kehidupan manusia. Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui hakikat jiwa manusia dan kemampuannya dalam menghadapi permasalahan hidup. Namun, golongan homoseksual yang cenderung mengikut hawa nafsu mudah terjerumus melakukan seks di luar ketentuan hukum Islam. Hal ini merupakan penyimpangan biologis yang melanggar fitrah manusia. Justru itu, Islam melalui hukum yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah telah mengatur penyaluran keperluan biologis melalui perkahwinan.
Melalui perkahwinan inilah fitrah manusia boleh terpelihara dengan baik kerana perkahwinan mengatur hubungan seks yang antara lelaki dan wanita dengan ikatan yang sah. Dengan adanya institusi kekeluargaan yang disyariatkan, Islam melarang segala bentuk hubungan seks di luar perkahwinan. Hal ini kerana akan menimbulkan kekeliruan biologis yang dapat merosak garis keturunan dan menimbulkan berbagai bentuk kejahatan yang membawa permusuhan dan pembunuhan. Selain itu, kesan terhadap agama juga, iaitu orang bukan Islam akan memandang rendah terhadap orang Islam, sekaligus akan mencemarkan imej agama Islam itu sendiri. Terima kasih kepada saudari Nurul Syafwani di atas pembentangan tadi. Baiklah, saya akan meneruskan pembentangan ini dengan memberikan kesan terhadap masyarakat. Antara kesan perkahwinan sejenis ini terhadap masyarakat adalah dengan meruntuhkan asas tamadun dan institusi kekeluargaan. Sebagaimana yang kita sendiri tahu, perkahwinan sejenis ini memangnya telah melanggar fitrah manusia itu sendiri, fitrah kejadian manusia. Firman Allah yang bermaksud, maka berkahwinlah dengan sesiapa yang kamu berkenan dari perempuan lain. Surah An-Nisa ayat ketiga. Dalam surah ini kita telah menjelaskan bahawa fitrah manusia itu sendiri adalah perkahwinan antara lelaki dan perempuan, bukan antara perempuan dan lelaki dengan lelaki. Hal ini, perkahwinan sejenis ini, dalam satu-satu perkahwinan sejenis ini akan muncul dua orang ibu atau dua orang ayah dalam satu-satu kekeluargaan. Hal ini akan menyebabkan timbul satu kekeliruan dalam kalangan ahli keluarga, dalam kalangan anak-anak, hingga menyebabkan ini akan memberi pengaruh kepada anak-anak, ahli keluarga dan masyarakat sekitar. Perkahwinan sejenis ini juga akan memberikan satu budaya yang negatif dan akhirnya akan menyumbang kepada masalah kesihatan yang serius. Aktiviti-aktiviti yang melibatkan perkahwinan sejenis ini akan menyebabkan tertularnya penyakit-penyakit yang berjangkit seperti HIV. Hal ini mudah berlaku disebabkan perkahwinan sejenis ini akan menyebabkan gaya hidup mereka yang songsang dan juga tabiat seksual yang di luar tabi'i. Oleh itu, peningkatan kes-kes seperti HIV dan sebagainya akan menyebabkan penularan penyakit kepada masyarakat di sekitar kita. Kesimpulannya, dalam surah An-Nisa ayat 80 hingga 84, Allah telah berfirman dan Nabi Lut juga kami utuskan. Ingatlah ketika ia berkata kepada kaumnya, patutkah kamu melakukan perbuatan yang keji yang tidak pernah dilakukan oleh seorang pun dari penduduk alam ini sebelum kamu? Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk memuaskan nafsu syahwat kamu dengan meninggalkan perempuan. Bahkan kamu ini adalah kaum yang melampaui batas. Dan tidak ada jawapan lain dari kaumnya selain daripada berkata, usirlah mereka, Nabi Lut dan pengikut-pengikut yang taat dari bandar kamu ini. Sesungguhnya mereka adalah orang yang mendakwa mensucikan diri. Maka kami selamatkan dia dan pengikutnya serta kami selamatkan dia dan keluarganya serta pengikut-pengikutnya, dan melainkan isterinya adalah dia dari orang yang dibinasakan. Dan kami menghujani mereka dengan hujan batu yang membinasakan. Oleh itu, lihatlah bagaimana akibat orang-orang yang melakukan kesalahan ini. Dalam ayat An-Nisa ayat 80 hingga 84 ini telah menjelaskan bahawa perkahwinan sejenis ini akan memberikan kesan-kesan yang negatif terhadap masyarakat dan agama. Hal itu, perkahwinan sejenis ini tidak boleh dipandang ringan kerana sememangnya ia akan memberikan satu pengaruh yang besar jika kita dibiasakan dalam masyarakat.